dilanda dengan tragedi tsunami, kerajaan telah memperkenalkan sistem amaran awal sebagai langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi masalah tersebut. Soalan tambahan saya, sejauh manakah kecekapan ataupun tahap teknologi peralatan yang dimaksudkan dengan sistem amaran awal ini pernahkah diuji ataupun adakah jumlahnya menepati lokasi-lokasi penting dalam negara kita, dan apakah ada sistem ataupun teknologi yang lain selain dari sistem amaran awal ini yang telah diperkenalkan sebagai langkah-langkah proaktif kerajaan terhadap sistem keadaan cuaca yang semakin tidak menentu pada hari ini. Terima kasih. Karena Ketua, dalam perkara ini sebenarnya kerajaan cukup peka, dan apabila pengalaman kita mengenai dengan tsunami seperti yang disebut oleh Yang Berhormat pada Kementerian, kita lebih berada dalam tahap yang lebih tinggi dari segi kepekaan dan juga langkah-langkah yang perlu diambil. Sebenarnya 3 minggu yang lalu satu seminar terbangsa telah diadakan di Kuala Lumpur yang dihostkan oleh Jabatan dan Kementerian kita mengenai dengan early warning system, dan di tempat di situ laporan-laporan walaupun kita sedang compile dengan izin untuk pengetahuan bukan saja pihak kerajaan tapi pihak awam, dan hanya mengatakan bahawa berbanding dengan negara-negara di rantau ini, kita mesti setanding dengan kebanyakan negara-negara di rantau ini untuk mengalami apa juga keadaan mengenai dengan tsunami dan seterusnya. Ini dilaksanakan melalui networking dengan negara-negara ASEAN dan Asia di rantau ini dengan pengumpulan maklumat bersama dan sharing dengan sharing of information. Kedua, kita juga telah memasangkan beberapa peralatan termasuk tsunami buoy yang saat ini 2 telah pun dipasang. Satu di perairan antara Sumatera, Indonesia dan Malaysia, dan satu di perairan pekarangan Pulau Layang-Layang yang boleh memberikan maklumat kita awal. Selain daripada itu, misalnya peralatan yang lain dengan monitoring waves, monitoring dengan gambar kamera yang kita pasang di beberapa pantai-pantai, termasuk di Kudat misalnya, dan 7 tempat yang lain yang membolehkan kita mengenal keadaan dan mendapat maklumat hands on jika apa-apa perkembangan ataupun symptoms yang penting bagi kita untuk menganalisa dan memberi amaran-amaran yang tertentu. Selain daripada itu, seperti mana saya katakan tadi, sistem kawalan cuaca ada di di peringkat keseluruhan negara kita yang akan memberi gambaran maupun cuaca maupun angin tiupan dan seterusnya, dan juga mengenai dengan perkembangan ombak di lautan. Terima kasih. Tuan Lemon Wanahing. Soalan nombor 2. Yang Ketua, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Dapur Bagan. Baik, Tuan Yang Ketua, berdasarkan kepada perangkaan daripada siri penyiasatan pendapatan isi rumah HIS dengan izin Household Income Survey tahun 2002, 2004 dan yang terkini tahun 2007 yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pendapatan isi rumah kasar purata dan penegak purata penegak median di Malaysia menunjukkan peningkatan dalam tempoh tahun 2002 hingga 2007. Pendapatan isi rumah kasar purata meningkat kepada ringgit Malaysia 3,686 sebulan, manakala pendapatan penengah median pula meningkat kepada ringgit Malaysia 2,542 sebulan bagi tahun 2007. Maklumat pendapatan purata dan penengah secara terperinci mengikut negeri bagi tahun 2002, 2004 dan 2007 yang telah
diminta oleh Yang Berhormat Ahli Bagan akan dikemukakan secara bertulis kepada Yang Berhormat kerana ada 96 butiran perangkat yang terpaksa diberi berlandaskan kepada negeri-negeri yang ada dari Johor sampai ke wilayah Putrajaya. Terima kasih. Silakan. Saya nak bertanyakan bahawa sama ada Yang Berhormat sedar atau tidak, kalau kita lihat dari sudut statistik dan sudut ekonomi, median monthly income ataupun negah yang sebut tadi adalah satu ukuran yang lebih tepat dan lebih mencerminkan keadaan sebenar. Dan apa yang digunakan sepanjang masa ini ialah mean monthly income untuk memberikan gambaran bahawa kemampuan setiap keluarga di Malaysia mempunyai keadaan ekonomi atau mutu kehidupan yang baik adalah tidak betul sama sekali. Nah, bolehkah bahawa negara kita menggunakan international benchmark supaya kita mencerminkan keadaan yang sebenar, iaitu bahawa median monthly income untuk setiap isi paruh rumah ialah RM2,542 dan bukan RM3,686. Kerana saya tak mahu berikan kuliah lah tentang mengapa mean monthly income tidak tepat berbanding dengan median monthly income. Dan saya rasa Yang Berhormat pun telah diberikan briefing taklimat oleh pegawai-pegawai. Dan di sini, kerana ia tidak memberikan gambaran yang betul, ramai orang tanya, mana saya ada satu bulan ada RM3,686. So, ini adalah tidak tepat. Haraplah kalau kita boleh memberikan keadaan yang sebenar, bahawa RM2,540 ialah keadaan yang betul. Oleh sebab itu, kalau ini adalah statistik yang betul, barulah kerajaan boleh merancangkan dasar-dasar mengikut keperluan setiap keluarga. Kerana di sini seperti yang Tuan betul faham, dalam keadaan inflasi soalan, dalam keadaan inflasi, adakah kerajaan sedar bahawa dalam keadaan inflasi yang begitu tinggi, kalau kita gunakan RM2,542 dan bukan RM3,686 adalah begitu penting dan begitu pentingnya tindakan segera diambil untuk mengurangkan beban kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam aspek kenaikan harga makanan yang ada sekarang. Soalan. Okey, terima kasih Yang Berhormat dan Berbagannya. Saya, kerajaan juga prihatin seperti mana prihatinnya Yang Berhormat. Saya ucap terima kasihlah kerana ukuran pendapatan yang dikatakan sebagai mean dan medium. Baik, saya ingin mengatakan di sini bahawa sebanyak 38,083 isi rumah telah ditemuduga untuk membuat kajian ini. Dan kajian ini diagihkan kepada banyak lokasi dan juga mengikut kadar ekonomi juga pendapatan keluarga, rural, urban dan juga rural dengan AZ. Maka responden yang digunakan yang telah memberi input kepada survey ini, data yang dikutipnya memang sahih. Sahih itu reliable dengan AZ. Memang sahih dan representatif dengan AZ. Dari segi ethnicity, dari segi lokasi, dari segi luar bandar dan bandar. Dan untuk makluman yang Berhormat dan Berbagan, HIS, household income ini dengan surveynya, metodologi yang digunakan memang diiktirafkan di peringkat antarabangsa dan juga dari segi konsistensi adalah amalan antarabangsa. Maka data-data yang kita kutip itu telah digunakan oleh World Bank dan IMF sebagai ukuran. Maka saya pun ingin mengatakan kepada Yang Berhormat Bagan bahawa katakan kita membuat survey dengan izin maka ada golongan-golongan yang berpendapatan cukup tinggi dan ada yang rendah. Maka dalam kita punya survey data kita telah capture dengan izin isi rumah yang mendapat RM700 contohnya sebagai